dalam kita mencari penyelesaian kepada soal mengapa beliau tidak turun mengundi, kita perlu menjadi realistik. Artinya, kita perlu memahami keluh dan kesah beliau mengapa mereka tidak ingin untuk turun mengundi. Sebab itu saya percaya jawapannya ialah kerana beliau menanggung kos yang amat tinggi untuk memilih untuk turun mengundi, tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh kita faham situasi usia 18 hingga 30 tahun. Ramai daripada mereka masih lagi belajar atau bekerja di bandar yang jauh daripada kampung halaman tempat mereka mendaftar, menyebabkan proses pilihan raya memerlukan urusan logistik yang tinggi dalam kalangan mahasiswa itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana ramai daripada mereka baru memulakan pekerjaan dan baru memulakan keluarga dan masih lagi belum mempunyai pendapatan tetap. Buktinya, dalam Banci 2020, median pendapatan umur 18 hingga 30 tahun adalah di bawah median kebangsaan, tuan-tuan dan puan-puan. Menyebabkan kekangan kewangan wujud dalam kalangan belia untuk turun mengundi. Dan cabaran-cabaran ini sangat eksklusif kepada golongan belia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, cadangan yang kami bawakan kepada Dewan ialah 3 perkara. Cadangan pertama, cadangan jangka masa pendek, kita perlu untuk mempermudahkan urusan undi pos. Kita perlu untuk mengamalkan sistem konsep absentee ballots yang diamalkan di Amerika Syarikat, yang mana undi pos menjadi pilihan hak semua orang yang tinggal di luar daerah mengundi. Kesannya, kita dapat melihat kesan yang dirasai di Amerika Syarikat, contohnya peningkatan kadar turun mengundi sebanyak 42% kepada 54% dalam pilihan raya Presiden 2020, sekaligus menumbangkan rejim Trump yang dicintai ramai. Yang kedua, dalam jangka masa panjang, kita perlu untuk bersedia dengan memperkenalkan sistem pendaftaran peringkat kerajaan tempatan bagi menggantikan sistem pendaftaran peringkat pendaftaran IC, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam sistem yang baru ini, harapannya kita mampu untuk menghapuskan beban kewangan untuk pulang mengundi, kerana belia kali ini hanya perlu mengundi di kawasan yang mana mereka bermaustatin, dan dalam masa yang sama kita dapat menjulang semula nilai demokrasi. Sebab apa? Sebab undi dalam masa akan datang adalah undi daripada mereka yang bermaustatin di situ berbanding daripada undi oleh mereka yang pulang mengundi entah daripada pelbagai pelosok Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini merupakan langkah kecil ke arah kita melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan dan desentralisasi Suruhanjaya pilihan raya. Yang terakhir, cadangan saya, kita perlu memperkenalkan Fixed Term Parliamentary Act. Bagaimana pilihan raya bakal dijalankan pada tarikh yang tepat. Sebagai contoh, di pilihan raya Presiden Amerika Syarikat setiap Selasa pertama November 4 tahun sekali. Dan ini dapat memberi peluang untuk beliau merancang perjalanan untuk mengundi dan mengurangkan kos sekaligus. Keberkesanannya kita lihat di negara sebagai contoh Denmark dan juga Sweden yang mengamalkan ketiga-tiga perkara ini, kadar turun mengundi belia mereka berada pada tahap tertinggi di dunia. Sweden 86% dan Denmark 78%. Kesimpulan yang saya cuba bawakan kepada anda semua hari ini mudah. Bagaimana jika kita mencuba untuk melaksanakan 3 reformasi utama ini, kita dapat mengembalikan dan memampu pengundi muda ke turun mengundi apabila belia kali ini mampu untuk turun mengundi dan tidak lagi merasakan pengundian itu satu bebanan untuk mereka, tetapi tanggungjawab untuk mencipta perubahan demi negara kita. Merdeka kita Malaysia.